Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acha here. Nenek Cooper ni kira macam orang yang banyak duit lah. So nenek dia ni yang bayar kos lawyer untuk Cooper ni. Sebab Cooper punya parents ni, dia pun ni macam banyak hutang tau. So dia pun ni sebenarnya tak mampu untuk tanggung Cooper ni. Tapi sebab kan dia pun ni harap sangat Cooper ni jadi atlet yang berjaya. Jadi dia pun ni memang kira macam letakkan harapan yang tinggi lah untuk si Cooper ni berjaya. Dia pun harapkan Cooper ni macam nanti yang akan bayar, tolong dia pun ni bayar hutang-hutang, bela dia pun. Macam tu lah. So nenek dia ni macam, nenek Cooper ni pun macam pujuk lah si Cooper ni, cakap it's okay, semua benda ni tak ada apa-apa. Nenek pun percaya yang Cooper tak buat benda-benda macam ni. Tapi macam mana dengan girlfriend girlfriend mesti stress juga kan dengan benda-benda macam ni. Cooper pun jawab, dia macam tak berhenti-berhenti call aku, contact aku, tanya pasal benda ni. And then nenek Cooper ni pun kata, aku nampak cara hang cakap telefon dengan Kelly lain sangat dengan cara hang cakap telefon dengan seseorang yang hang duk kontak selama ni. Macam aku boleh nampak benda tu, aku kenal hang. So nenek Cooper ni pun dah perasan lah, kata Cooper ni kira dah ada orang baru. So kalau betul lah hang ni dah tak mau dah dekat Kelly tu, macam hang tak patutlah biar benda macam benda ni tergantung. Macam layan dia dengan teruk. So apa-apa pun macam settlekan baik-baik. So Cooper ni pun dia dengar cakap nenek dia, dia pergi putus dengan si Kelly ni. And then Kelly ni pun macam terkejut lah, tiba-tiba macam Cooper ni minta putus ni kan. And then Kelly ni pun katalah, kenapa hang putus dengan aku? Adakah sebabkan macam siasatan ni? Aku tak kisahlah pasal benda gosip-gosip ni. Macam mampu pilih lah orang nak kata apa, yang nak kata hang ni pembunuh ke apa. Aku tak kisah pasal benda tu. Aku tahu hang tak bersalah. I tahu you tak bersalah, B. Macam tu. I tak kisah yang pasal diorang cakap yang you guna dadah. I tahu benda tu semua tipu. I tahu you ni memang, diorang tu jealous je yang you ni atlet yang bagus, yang terror. I tak kisah dengan gosip-gosip ni, B. And then Cooper ni pun kata, tak, bukan macam tu. Bukan pasal tu. Hang jadi macam ni sebab apa yang Vanessa cakap kat hang ke? Lepas tu Cooper ni pun macam, tak, aku tak kisah apa yang Vanessa bagi tahu aku. Cuma aku macam, aku memang nak putus. And then Kelly ni pun macam, do you even care? Hang macam tak kisah langsung pasal aku, pasal apa yang Vanessa ni cakap. Hang memang macam dah tak ada hati ke dengan aku? Hang memang dah tak ada perasaan langsung ke dengan aku? And then Cooper ni kata, ingat tak apa yang Vanessa cakap? And then Kelly kata, Vanessa kata, aku ni bercinta dengan Nick sebelum aku bercinta dengan hang. And then Cooper ni macam, okay. And then so Kelly ni dia macam lagi bengang tau. Sebab Nick pula, Cooper ni macam tak ada perasaan langsung dengan dia. Macam tak ada rasa jealous ataupun rasa sedih. So at the end macam memang Cooper dengan Kelly ni pun putus. Sementara tu si Maeve, kakak or adik kepada Bronwyn ni, dia ni macam masuk library tau. Dia masuk library sebab dia nak hack into Simon punya blog post. So Maeve ni dia sampaikan guna macam kad library sebab dia tak mau nanti macam polis ke atau siapa-siapa tahu yang kata yang login tu dia ataupun yang hack tu dia. So dia guna computer library. So dia pun hack dalam account Simon ni, account blog Simon ni. Lepas tu dia ada jumpa macam encrypted files tau. Dia tak tahu encrypted files tu ada apa, tapi dia macam download je. Lepas dia download tu, dia jumpa macam Simon ni, dia macam ada satu lagi account. Account ni macam nama lain lah. Selain daripada Simon ni tulis pasal blog post, pasal gosip-gosip yang dekat sekolah ni, Simon ni dia ada tulis juga pasal macam gun shooting dekat sekolah. Dan bukan dia tulis pasal macam dia condemn ke apa tau. Dia macam puji, macam kagum dengan kejadian gun shooting dekat sekolah. Jadi dalam diam, Simon ni dia bukan setakat tulis gosip. Dia tulis benda-benda yang keji macam tu. Macam dia kagum dan dia suka dengan pasal gun shooting dekat sekolah. Macam mentalnya.
Macam kalau ikut logik, macam kita ni, macam as a human being, kita ni ada empathy tau. And then gun shooting ni is the most macam tragedi yang paling teruk sekali. Lepas tu Simon ni macam dia boleh cerita pasal benda tu and cakap pasal benda tu macam, oh bagusnya gun shooting ni. Macam apa boleh terfikir ke benda tu. And then kisah mereka 4 orang ni, 4 suspek ni sampai masuk berita. Cerita yang kata mereka ni suspek pembunuhan. Ceritalah pasal kematian Simon ni. Dan kisah mereka ni viral. Bila viral, yang peliknya mereka ni ada fan page tau. Tapi yang ada fan page tu yang Cooper dengan Nick je lah. Sebab mereka orang ni kan hello. So banyak yang condemn Eddie dengan si Bronwyn ni. Nampak tak macam bias kan? Selalu perempuan je yang kena. Laki macam orang kagum sebab hello, beauty privilege. Padahal yang dua orang perempuan ni pun lawa juga. Tapi sebab yelah, sebab lelaki handsome, semua cair. So ramailah yang kata yang bunuh Simon ni mesti Eddie atau Bronwyn. Mesti mereka ni yang berpakat sebenarnya. Dalam duk viral pasal kes ni, polis pula panggil suspek yang baru, which is adik-beradik kepada yang 4 orang suspek ni lah. So the first one dia panggil Maeve. 18 bulan sebelum Simon ni mati. So Maeve ni kan dia ada sakit leukemia. Lepas dia ni baik daripada penyakit dia ni, so Maeve ni dia macam pergi party tau. Dia macam nak have fun, dia nak celebrate sebab dia cancer free. So Maeve ni pun dia macam seronok, dia minum arak. So and then dia mabuk tau. Bila dia mabuk, dia menari. Lepas tu waktu dia menari tu, kira Simon ni macam duk mengata dia tau. Macam malunya, memalukan lah perempuan ni. Macam tak apa-apa je dia punya behaviour ni. And then bukan berhenti dekat tu je. Simon ni siap tulis dalam blog kutuk si Maeve ni. So disebabkan tu Maeve ni dia macam jadi down, dia macam jadi insecure. So dia dah tak mau dah macam pergi party-party ni. Dia dah tak mau dah macam social life. Padahal Maeve ni dia macam dia nak party sebab dia seronok, dia cancer free, dia sihat. For the first time, dia macam dapat menjadi remaja, dapat merasai keseronokan sebagai budak-budak. Dan bila dia seronok pasal benda tu, dan dikutuk pula. Memang Simon ni memang keji gila lah. Memang sial gila lah. And then disebabkan kes tu lah, Bronwyn ni memang dia menyampah gila dengan si Simon ni. Lepas tu, polis jumpa dalam blog tu, kan ada segmen macam ada bahagian komen tu kan. And then ada satu komen ni macam diregister under nama Bronwyn. Tapi bukan nama email tu, bukan nama Bronwyn lah, tapi diregister daripada Bronwyn ni. And then komen kat situ tulis, F you Simon, matilah, mampu je lah hang ni, menyusahkannya. So Bronwyn ni ada motif untuk bunuh si Simon ni. Mungkin motif dia ni adalah membalas dendam pasal kes adik kakak dia si Maeve ni. Disebabkan kes ni viral, so depa 4 orang ni selalulah dikejar oleh wartawan. Especially macam Cooper lah. Cooper ni sebabkan dia ni atlet dekat bandar tu, so lagilah macam perhatian tu lebih sikit dekat dia. So Cooper ni dia duk berlatih dekat dalam gym, duk exercise apa semua. And then Cooper ni dia macam nak balik tau, tapi macam wartawan berlambak dekat luar tu. Kira ramai lah, kira dia macam rimah tau. Lepas tu ada kawan baik si Cooper ni nama Louis. Louis ni dia macam bagi cadangan lah dekat Cooper ni. Dia kata, apa kata hang tukar baju dengan aku, hang pakai sweater aku, hang pakai segala benda ni lah, cover muka hang apa semua, bagi orang ingat yang tu macam hang ni aku. Tak apa aku menyamak jadi hang. So Cooper ni pun macam setuju. So Louis ni pun dia menyamak jadi Cooper ni, dia pakai baju Cooper. So dia distract semua wartawan tu jauh daripada gym. And then Cooper ni pun dia macam, okay nasib baik, okay plan ni work. And then Cooper ni dia naik kereta, dia buka balik rumah. Dia pergi satu tempat ni, macam dia pergi satu apartment ni. Cooper ni pun naik lah dekat salah satu rumah, dekat rumah apartment tu. Dia ketuk rumah tu. Lepas tu tiba-tiba ada seorang lelaki buka tau. And then lelaki tu kata, hang buat apa dekat sini? Lelaki tu nama dia Chris. And then Cooper ni macam terus cium dia, macam peluk dia. So rahsia terbesar Cooper ni, yang dia sorok ni, adalah dia ni gay. Cooper ni dia bukanlah macam malu jadi gay. Dia okey je nak expose pasal benda ni. Dia tak kisah pun. Dan dia tak rasalah jadi gay ni akan rosakkan masa depan dia untuk menjadi atlet yang terkenal ke apa.
Cuma dia ada bapak yang macam very konservatif tau. Bapak dia ni macam suka cakap, tahu tak ada atlet ni dia ni gay. Kesian dekat atlet lain yang kena share locker dengan dia, yang mandi bersama dengan dia. Mesti dia seronok kan. Macam bapak dia ni macam very skeptical. Dia ingat macam orang yang gay ni macam kerja dia adalah untuk intai, untuk skodeng je, ataupun untuk ngorat orang-orang straight ni. So dia pun ni jadi atlet sebab dia pun nak dikelilingi oleh lelaki, mandi bersama. Bapak dia duk ingat macam tu tau. Tapi actually macam gay people dia buat benda yang normal je. So sebab tu Cooper ni dia macam tak nak share, dia tak mau cerita yang kata dia ni gay. Lepas tu yang si Bronwyn dengan Nick ni, dia pun ni memang bercinta-cintun lah dua-dua orang ni. Dia pun ni makin lama makin rapat, selalu kontak, selalu mesej, selalu call, sampai kan dia pun ni siap tengok Netflix sama-sama. Sampai kan Nick ni macam, sudi ke Bronwyn ni terima aku seadanya, yang aku ni yang tak ada apa ni. Kira drama dia pun ni bercinta berdua orang lah. Aku tarik hang tarik aku. Duk main tarik tali lah dua orang ni. Yang si Eddie pula, dia ni kira macam memang miserable gila lah hidup dia. Ramai orang benci dia, ramai orang kutuk dia. Tiap-tiap hari dia ni macam pergi tandas untuk menangis. Satu-satunya orang yang nak berkawan dengan si Eddie ni adalah Jenny. Jenny ni merupakan kawan baik kepada Simon tau. Kira macam Jenny ni dia ada crush dengan Simon. So dia ni ikut je Simon ni pergi mana-mana. Kira dia rapat lah dengan Simon ni. Jenny ni pun dia samalah dengan Eddie ni. Selalu masuk tandas sebab nak nangis. Sebab yelah best friend dia si Simon ni mati. So Eddie ni pun dia macam tegur lah si Jenny ni. Dia kata aku tahu macam hang macam mungkin tak suka aku, ataupun mungkin percaya dengan gosip-gosip ni, tapi percayalah memang bukan aku yang bunuh si Simon ni. Lepas tu Jenny ni macam hang tak pernah bercakap dengan aku. And then Eddie ni pun macam mungkin sebab sebelum ni aku ada kawan, so aku tak perasan untuk tegur hang. And sorry lah kalau selama ni aku tak pernah tegur hang. So kalau hang ada apa-apa macam nak someone untuk luahan perasaan ke, ataupun nak someone yang hang boleh bercakap pasal benda ni, mainlah rumah aku. And then Jenny ni pun macam okay, boleh kita pilih lepak rumah hang. And then Eddie ni pun dia bawa balik lah si Jenny ni balik rumah dia. And then mak si Eddie ni nampak lah Jenny ni dia rupa dia macam dia pakai semua hitam, lepas tu penuh piercing apa semua. Sebab kawan-kawan Eddie ni kan mostly yang macam memang lawa, cheerleader, comel-comel apa semua. Kira macam mak si Eddie ni dah lah beletak dekat dia. Kata hang ni kena pandai pilih kawan, kena tengok siapa kawan hang. Mak dia ni kira duk beletak lah. Lepas tu Eddie ni dia message Bronwyn. Dia kata lah, aku ajak Jenny main rumah aku. Main lepak rumah aku sekali kan, kita boleh macam bercakap 3 orang ni. Lepas tu si Eddie ni dia turun bawah, dia nak ambil ayak. And then elok dia naik atas tu, tiba-tiba Jenny ni turun. Lepas tu Jenny kata tak apalah, aku nak balik, aku rasa macam tak sihat lah. Lepas tu Eddie ni naik atas. Lepas tu dia nampak handphone dia macam masuk message daripada Bronwyn. Bronwyn kata, sorry tak boleh lepak hari ni, tapi hang hati-hati tau, hang tak boleh percaya sangat Jenny tu. So mungkin Jenny tu dia baca message tu, dia terasa lah kot. And then sebab tu yang dia belah tu. Lepas tu dalam siasatan polis pula jumpa something yang baru tau. So polis pun panggil lah salah seorang suspek ni, iaitu Cooper. So Cooper ni pun dia datang lah dengan peguam dia. And then polis kata, okay, kami jumpa ada satu blog daripada Simon ni. Blog ni Simon dah delete. Dalam blog tu tertulis kata, atlet kita yang paling handal, yang paling dikagumi, dia ni macam bercinta dengan seorang model. Model ni sangat seksi, tapi hampa jangan ingat dia ni model yang macam bra dengan spender tau. Ni model yang pakai boxer. Model ni sangat handsome. Maknanya Simon ni dia tahu kata Cooper ni gay. Macam Simon ni dia tahu semua benda tau. Tak tahu macam mana dia boleh tahu. Lepas tu lawyer si Cooper ni pun kata, dah Cooper, hang tak payah jawab dah soalan-soalan ni. Tak salah pun jadi gay, dan hang bukannya boleh kawal apa yang dia ni nak tulis. So kami nak belah daripada sini. And then polis tu pun kata lah, macam
Pelik tak? Seolah-olah hang tahu dia punya original post ni, dan benda ni patutnya dia post hari Isnin yang hari yang dia mati tu, tapi benda ni dia dah delete. Dia cerita pula pasal hang ni guna dadah. Pasal macam yang gay ni lagi juicy, lagi sensasi. Adakah hang tahu kata dia ni tulis yang original ni? So sebelum benda ni di expose, semua orang tahu pasal benda ni. So hang pun ambil peluang untuk bunuh si Simon ni dan ubah dia punya posting ni. And then lawyer Cooper ni sampai marah lah polis ni. Dia kata diam lah, dah Cooper jom kita balik. And then Cooper ni pun balik rumah. So bila dia balik rumah ni, dia macam fikir, dia takut yang pasal gosip dia gay ni jadi sama macam Eddie. Macam semua orang tahu kata Eddie ni curang dengan Jake kan. So dia takut benda yang sama jadi kat dia. So nak tak nak dia kena cerita dekat parents dia sebelum benda ni tersebar. So dia bagi tahu lah parents dia, dia kata pasal polis panggil dia ni pasal nak tunjuk yang blog post Simon tulis pasal dia ni gay. So bila bapak Cooper dia dengar, bapak ni dia pun macam gelak tau. Bapak dia gelak betul, macam ingatkan apa lah tadi. And then mak Cooper ni dia macam, betul ke hang gay? And then bapak Cooper ni macam, tak lah, dia melawak je. And then Cooper ni pun dia macam, tak, sebenarnya memang betul apa yang saya cakap tu, memang aku gay. So parents dia macam terkejut lah, kata yang Cooper ni sebenarnya gay. So keesokan hari tu kira memang betul lah apa yang Cooper ni fikir. Memang keesokan hari tu semua sekolah tahu kata Cooper ni gay. Lepas tu kira Cooper ni macam kena bully lah. Macam dia pun baling kondom dekat dia. Kira Cooper ni memang kena bully teruk lah. Lepas tu satu-satunya orang yang backup Cooper waktu tu adalah Nick. Nick ni memang macam kata mampu lah, macam sibuk je hai orang. Lepas tu salah macam orang duk sibuk gelakkan kat Cooper ni. And then salah seorang daripada yang bully tu nama Vanessa. Vanessa ni kan yang cakap pasal Kelly dekat Cooper ni. Lepas tu Vanessa ni dia macam peli lah Nick ni. Dia kata, oh so hang ni lah boyfriend dia. And then Nick ni dia macam bengang lah Vanessa ni dia cakap macam tu kan. Lepas tu dia peli pula si Vanessa ni. Dia kata, oh hang bukan main lagi hari tu, kan hang nak cium aku dekat parti ni. Dengan siapa je yang hang tak melacur? So Vanessa ni kena gelak balik tau pasal kan Nick. Lepas tu waktu tu Bronwyn ni pun dia macam tengok tau situasi tu. So Nick dengan Bronwyn kan dia pun ni tengah macam main tarik tali, aku suka hang suka aku, tapi macam tak confess lagi, macam benda tu tak pasti lagi. So Bronwyn macam dia tengok yang keberanian Nick ni. So Bronwyn ni pun dia picium Nick ni depan orang ramai. So semua macam dah lupa yang pasal kes Cooper ni. Semua macam terkejut yang Bronwyn ni budak pandai, budak cemerlang sekolah, bercinta dengan penjual dadah sekolah. Kira macam sekolah ni macam dah lupa lah pasal gosip Cooper ni jadi gay. Tapi gosip tu sampai dekat berita yang duk cerita pasal kes depa ni. And then orang yang baca berita tu, dia sendiri adalah gay. So bila kes Cooper ni yang dikatakan takut gosip gay dia ni, so itulah motif dia untuk membunuh. Wartawan ni pun dia macam katalah, dia macam backup lah si Cooper ni. Polis ni macam tak ada kerja lain ke selain daripada cerita pasal gosip-gosip depa. Macam nak kaitkan gosip depa ni dengan pembunuhan. Macam benda ni tak logik tau. Carilah benda-benda yang macam lebih logikal, yang lebih nampak motif nak pembunuhan tu. Takkanlah sampaikan macam tak boleh cari suspek lain langsung. Macam nak target depa 4 orang ni juga. Macam polis pula yang kena kan pasal expose pasal Cooper ni jadi gay. Macam kesian lah dekat depa 4 orang ni, sampaikan kena bully, sampaikan macam depa ni actually macam under pressure tau. Dah lah jadi suspek pembunuhan, lepas tu kena bully pula sebabkan depa ni punya macam rahsia depa ni. And then ada beberapa orang lain yang Simon ni pernah bully, tapi yang tu polis tak jadikan suspek pun. Padahal orang-orang yang Simon bully ni lagilah motif besar daripada depa yang 4 orang ni. So bila keluar berita cakap macam tu, and then orang pun macam anggap polis ni memang tak guna lah. Polis ni macam nak jadikan kes ni macam seolah-olah macam polis ni macam main-main tau dengan kes ni. Macam tak serius pun. Duk sibuk je dengan depa 4 orang ni. Kira macam sekarang ni musuh nombor 1 adalah polis. So sekarang ni macam orang rasa macam polis ni memang nombor 1 lah. Orang paling benci sekali, orang paling meluat sekali. Dan orang paling benci nombor 2 adalah Simon. Benda ni viral sampaikan macam orang buat petition
kata untuk minta polis tutup kes ni. So kira Cooper ni dia terselamat lah daripada gosip gay ni. Semua orang macam treat dia balik secara normal. Sampaikan yang tim yang kononnya nak rekrut dia, universiti yang nak rekrut dia, semuanya macam panggil dia balik. Padahal waktu dia macam expose pasal dia ni gay, semua macam tak mau ambil dia tau. Lepas dah jadi viral, dah jadi kecoh macam ni, baru dan dia pun nak panggil dia balik. Bila dah kecoh, orang marah polis, orang marah Simon ni, so makin lama macam keadaan ni macam makin reda lah. Kira macam kehidupan yang mereka 4 orang ni macam back to normal. And then tiba-tiba satu hari tu Maeve, adik or kakak Bronwyn ni panggil Bronwyn tau. Macam waktu tu dia pakai rumah, dia panggil Bronwyn, turun sekarang ni, mai tengok ni. Lepas tu Bronwyn pun cepat-cepat turun kan. Lepas tu dia kata tengok apa. Lepas tu Maeve tunjuk lah, tengok TV tu ada berita ni. Lepas tu dia pun tengok berita tu, rupanya Nate kena tangkap atas pertuduhan membunuh si Simon. So bila Bronwyn baca macam tu, dia macam gelabah lah. Dia kata kenapa pula Nate yang kena tangkap, kenapa pula Nate yang dituduh membunuh, bukan salah dia lah. So Bronwyn ni pun dia cepat-cepat call lawyer dia, minta tolong lawyer dia ni tolong si Nate ni. And ni lawyer dia ni kata tak boleh, aku tak boleh ambil dah kes ni sebab aku dah handle kes. And then Bronwyn ni dia macam merayu lah dekat lawyer dia ni. Lepas tu lawyer ni pun cakap benda yang sama. And then Bronwyn ni dia macam cakap lah dekat mak dia, dia minta tolong mak dia. Bronwyn ni kata lah dia ni bercinta dengan Nate, so macam tolonglah Nate ni. And then mak Bronwyn ni dia macam, bila dia dengar Bronwyn kata dia bercinta dengan Nate, tapi mak dia tak judge dia, macam tak beletak lah dekat dia. Macam tak beletak lah, kata apa hang ni dah macam tak ada lelaki lain, kau nak bercinta, hang kenal lah cari dengan boyfriend yang setara dengan kita. Tak, mak dia tak beletak macam tu. Mak dia macam kata, kenapa hang tak cerita kat aku benda ni awal-awal. So mak dia ni kata, jom kita pergi pejabat lawyer. So dia pun pilih pejabat lawyer tu, and ajak lawyer tu pergi balai polis. Sampai je dia pun dekat balai polis, tiba-tiba Bronwyn ni dia nampak ada seorang perempuan. Perempuan tu rupanya mak kepada Nate. Nate ni kan kata mak dia mati accident, tapi sebenarnya tak. Mak dia ni kan tinggalkan dia dengan bapak dia ni macam tu je. So Nate ni dia rasa macam senang bagi tahu orang kata mak dia ni mati. Macam tak payah nak explain mak dia ni tinggalkan dia lah, mak dia ni depression dia. Dia habaq je kata mak dia mati. And then Bronwyn ni pun dia macam jumpa dengan mak dia. And then mak si Nate ni pun katalah, polis dapat tips kata Nate ni yang bunuh si Simon ni sebab dia pun jumpa botol ayak Simon dan juga EpiPen yang banyak yang dekat bilik nurse tu dalam loker Nate. And then Bronwyn cakap lah, macam tak pelik ke benda ni, macam bodoh tau. Takkanlah kalaulah betul Nate ni bunuh, takkanlah dia nak simpan barang-barang tu dalam loker dia. And then lepas tu polis jumpa journal dekat rumah si Nate ni. Journal ni kira macam journal yang Tumblr post yang kata aku bunuh Simon, yang bla bla bla, yang Tumblr post tu. And then Bronwyn tanyalah, ada cap jari tak dekat journal ni? Lepas tu mak dia kata tak ada, memang tak ada cap jari. And then Bronwyn tanyalah, rumah hampa ni secure tak? Macam pintu rumah kunci ke, terbuka ke, waktu tu ada orang ceroboh ke? And then mak dia kata, aku ni dah lama tak duduk rumah tu, so tak tahulah kata kunci ni berfungsi ke tak. And then dia pendengar yang polis ni akan dakwa Nate ni untuk dibawakan ke mahkamah. Dan sekarang dia pun tak mau letak Nate ni dekat Juvana, dia pun nak letak Nate ni dekat penjara sebab Nate ni terlalu bahaya untuk letak di Juvana. And then lepas dengar macam tu, so lawyer Bronwyn ni pun macam, ni semua salah hang. So sekarang ni aku terpaksa ambil kes ni. So macam lawyer dia ni macam simpati lah dengan si Nate ni. And then Bronwyn ni dia macam cakap thank you lah sebab lawyer dia ni sanggup tolong boyfriend dia. And then Bronwyn ni pun dia ajak Eddie dengan Cooper jumpa. Macam dia pun ni nak selamatkan Nate ni lah daripada penjara. So dia pun ni pun macam discuss, kata kenapa waktu yang kita duduk kat kelas tahanan tu tiba-tiba ada accident kat depan sekolah. Macam pelik sebab kereta tu aku dah tak nampak dah lalu dekat sini. And then timing kereta tu accident macam cantik je, macam memang saja. Lepas tu dia pun carilah kereta, dia pun macam nak ingat balik tau kereta apa yang accident. So dia pun ingat lah, kereta Camaro warna merah. And then
sambil dia pun nak ingat tu, dia pun baca balik posting Tumblr yang kata aku bunuh si Simon ni apa semua. And then dia pun ni baca, and then dia pun ni macam rasa stress tau bila baca, sebab macam benda ni macam annoying tau. And then macam Bronwyn kata, ish, takkan Nick tulis benda ni. Lepas tu macam tak pula dia pun teruskan baca kan. Lepas tu ada satu posting ni dia tulis macam dekat dalam bilik siasatan tu, ada satu posting ni dia pun baca. Posting ni dia tulis macam depa 4 orang dalam bilik siasatan tu. And then ceritalah kata dia pun ni disiasat, dan polis ni macam bukannya siasat betul-betul pun, tapi dia pun ni lebih kepada makan donat je. Lepas tu Bronwyn ni macam, aku tak ingat kata dalam bilik siasatan ni kita duduk 4 orang. Yang aku tahu kita ni disoal sorang-sorang. Kita ni disoal 4 orang waktu dekat sekolah saja. Tu pun dengan pengetua. And then Eddie tiba-tiba dia macam terkejut, dia macam stun, dia macam terbeku, macam froze macam tu. Lepas tu dia kata, tak, tapi aku yang bagi tahu dekat Jake pasal benda ni. Sebab sebelum ni Eddie ni waktu macam ada Jake tanya dia pasal yang kena, dia pun ni kena siasatan tu, yang waktu Jake ni macam konon-kononnya tak mau ambil tahu tu, Eddie ni dia ada mention kata, tak ada apa pun benda ni, polis ni macam duk makan donat je. Eddie ada cakap macam tu dekat Jake. So maknanya lepas tu dia pun cari owner kereta Camaro warna merah tu, and then dia pun jumpa. Lepas tu kira macam dapat tahu kata kereta ni duk park dekat macam satu tempat ni lah. So Bronwyn pun dia pi lah dekat kereta tu. Lepas tu ada orang dalam kereta tu. Lepas tu dia ketuk cermin. Lepas tu dia macam tegur lah, dia macam, hey. Lepas tu yang duduk dalam kereta tu laki tau. Lepas tu laki tu pun macam, hey, aku kenal lah hang. Hang ni bukan yang macam yang 4 orang suspek yang pasal kes pembunuhan tu kak. Lepas tu Bronwyn kata, akulah tu. Lepas tu lelaki tu tanya, hang buat apa kat sini? Lepas tu Bronwyn kata, aku tengah tunggu orang. And then macam dia pun ni macam terdiam tau. And then Bronwyn ni macam cakap lah, sebenarnya aku tunggu hang. Aku tahu hang yang accident dekat depan sekolah kami waktu hari Simon mati tu kan. Lepas tu lelaki tu macam, okay, sebenarnya memang kereta aku dengan kawan aku. Sebenarnya ada orang bayar kami seorang 1,000 untuk kami accident dekat depan sekolah. Dan lepas kami accident tu, kira damage kereta aku 500 sahaja. Aku dengan kawan aku ni ambil untung seorang 500. Lepas tu Bronwyn ni tanyalah, siapa yang upah hang ni? Adakah macam rambut perang mata biru ke? Lepas tu lelaki tu kata ya. Tu Bronwyn pun macam tunjuklah gambar Jake kan. Dia kata lelaki ni ke? Lepas tu lelaki tu kata, tak, bukan. And then Bronwyn macam, dia dah takut tau. Dia kata, tolonglah jangan Nick. Lepas tu siapa? Dia tanya balik. And then lelaki tu kata, yang bayar kami tu Simon. Like plot twist gila. Lepas dapat tahu tu, so dia pun 3 orang ni berkumpul balik tau. So dia pun tak tahu nak buat apa tau. 3 orang ni pun macam bincangkan pasal benda ni dan cari motif kenapa Simon buat benda ni. Tapi still macam benda ni tak make sense tau. Lepas tu Eddie ni pun cakap lah, dia kata, adakah Jenny ni ada kena-mengena dengan pembunuhan si Simon ni? Tahu-tahu Jenny ni yang bunuh Simon ni, tapi dia frame kita 4 orang. Tapi kenapa dia nak frame dia pun ni 4 orang? Bincang punya bincang, at the end dia pun macam tengok balik post blog si Simon ni. Kan Maeve, adik kakak si Bronwyn ni kan hack account si Simon ni. Lepas tu dia pergi balik account yang Simon guna untuk cakap pasal gun shooting dekat sekolah. Simon ni kan dia support gun shooting dekat sekolah. Dekat dalam account tu dia ada post, dia kata Simon is depressed and Simon is dead. Kalau aku mati, semua orang akan mati dengan aku. Kira pemikiran Simon ni lebih kurang macam pemikiran orang yang gun shooting dekat sekolah. Macam kalau aku mati, semua kena mati. Lepas tu dia pun ni macam, lepas tu apa kena mengena Jake dalam kes ni? Eddie ni duk rasa macam Jake ni memang tak ada kena-mengena dengan benda ni. Dia rasa macam Jake ni macam bukan yang membunuh Simon. Sebab dia pun ni rasa macam Simon ni bunuh diri dia sendiri. Lepas tu Eddie ni dia
try untuk ingat tau. Try untuk ingat. Kata waktu hari kejadian yang Simon mati ni, sebelum dia masuk kelas chemistry tu, Jake ni dia macam minta macam nak tolong galah beg si Eddie ni lah. Macam dia kata, I tolong galaskan, kesian you galah beg berat-berat. So mungkin waktu tu Jake ni dia masukkan telefon dalam beg Eddie, nak bagi kononnya dia pun ni kantoi. Lepas tu Eddie ni dia macam ada rasa macam sedih tau, sebab macam Jake ada kena-mengena dengan benda ni. So dia pun macam drive, dia kononnya nak pergi jumpa Jake ni lah. Walaupun dia ni curang dengan Jake, tapi dia rasa macam Jake ni still innocent, Jake ni tak bersalah dalam hal ni. Lepas tu bila dia teringat kata Jake ni bubuh handphone dekat dalam beg dia tu, lepas tu dia macam patah balik tau. Dia ubah haluan dia tu, dia pergi rumah jenis. Dia pergi rumah jenis, dia ketuk pintu kuat lah. Dia kata, buka pintu ni, apa yang hang buat ni? Lepas tu jenis buka pintu. Jenis ni rupa dia kurus kering gila, kurus dengan mata lebam. Lepas tu Eddie dia macam terkejut tau. Eddie macam tanyalah, hang kenapa? Macam last time aku jumpa hang okey je, baru berapa minggu je, kenapa hang jadi macam ni? Jenis kata, tak ada apa, hang buat apa dekat sini? Lepas tu Eddie ni dia bagi tahu semua benda lah yang depa ni tahu. Lepas tu Eddie dia terus tanya si jenis ni, dia kata, Simon dia bunuh diri kan? Apa yang hang buat kat rumah aku waktu hang main lepak rumah aku? Lepas tu jenis ni macam, mana hang tahu kata Simon bunuh diri? Lepas tu jenis kata, hang tunggu. And then jenis ni dia macam naik atas lah, dekat bilik dia. Lepas tu lepas beberapa minit tu, dia macam bawa turun macam beberapa kertas lah. Lepas tu dia bagi dekat Eddie ni. Lepas tu dia kata, ni manifesto si Simon. Manifesto ni akan diekspos setahun selepas hampa ni masuk jail. Lepas tu Eddie pun mulalah baca retas-retas yang si jenis ni pas. Lepas tu Simon dia tulis, aku nak bunuh diri tapi tak mau bunuh diri yang macam klise. Dan aku tak mau mati seorang-seorang. Aku nak, kalau aku mati, semua orang mati. Dan kalau aku bunuh orang by macam tembak orang, macam gun shooting, benda tu pun still klise. So aku nak mati dalam secara yang macam kreatif, yang bijak, yang orang tak boleh agak, yang orang tak boleh nak teka. Lepas tu Eddie ni dia macam stop baca benda tu. Lepas tu dia tanya dia Jenny, kenapa Simon buat sampai macam ni sekali? Lepas tu Jenny kata, Simon ni dia rasa macam dia deserve more. Macam ramai orang tak respect Simon ni, ramai orang tak mau kawan dengan dia, ramai orang ignore dia. So Simon ni dia macam nak balas dendam tau. So dia start baca-baca pasal benda-benda yang macam gun shooting ni. Dia obses dengan artikel-artikel yang macam mana cara-cara untuk membalas dendam. Kira dia banyak baca benda-benda yang macam pembunuhan, membunuh semua benda ni lah. Lepas tu Eddie tanyalah, kenapa Simon nak aniaya kami? Lepas tu jenis katalah, Simon benci hampa 4 orang. Dia paling benci Bronwyn sebab Bronwyn ni pelajar cemerlang, budak pandai. Lepas tu dia valedictorian. And Simon ni dia nak valedictorian tu. Lepas tu dah lah Bronwyn ni dia tiru, dia curi kertas jawapan dalam kelas chemistry. Lepas tu dia ni yang diangkat sebagai pelajar cemerlang. And then even kalau dia fail dalam kelas chemistry ni pun, Bronwyn ni dia still nombor 1 pelajar cemerlang. So macam Simon ni meluat lah. And then Simon ni dia benci Nick sebab Nick ni macam pernah skandal dengan Kelly. Simon ni dia suka Kelly ni, tapi Kelly ni tak layan dia. So dia meluat lah dengan si Nick ni. Cooper ni pula tak tahu pasal apa punca Cooper ni, yang si Vanessa ni dia dah tak mau invite si Simon ni pergi party Vanessa. Vanessa ni kira macam selalu buat party lah. And then disebabkan Cooper ni lah, si Vanessa ni dah tak mau invite dah si Simon ni. So sebab tu lah Simon ni meluat dengan Cooper ni. So start tu lah Simon ni dia plan macam mana dia nak buat pasal benda ni. Dan orang yang nak tolong dia adalah Jake. Sebab aku tak mau tolong dia, so Jake adalah satu-satunya yang nak tolong dia. And then Jake pula dia nak jatuhkan hang. Macam Jenny kata kat Eddie tu lah, Jake nak hang masuk penjara sebab dia sakit hati yang hang curang dengan dia, dengan TJ. And then Eddie ni pun macam, jap, so Jake ni dia dah tahu kata aku ni curang dengan dia? And then Jenny ni kata yes, dia dah tahu lama dah berbulan dia dah tahu. Sebab tu yang dia ni nak jatuhkan hang. Dan dia sebenarnya nak frame hang. Dia nak hang yang masuk penjara. Sepatutnya waktu aku pergi rumah hang hari tu,
aku nak letak jurnal si Simon ni dengan EpiPen tu. Tapi sebab hang baik dengan aku, hang je yang orang yang satu-satunya tanya aku okey ke tak lepas Simon mati. So aku tak sampai hati nak buat dekat hang. Jadi aku anaya si Nick. Sebab Nick ni macam dia senang, easy target. And then rumah Nick pula tak berkunci, so lagilah senang nak frame dia. Lepas tu Eddie tanyalah, kenapa hang setuju buat benda ni? And then Jenny kata, aku terpaksa buat benda ni sebab Jake ni dia ada record macam plan ni. Waktu Simon plan ni, aku discuss dengan dia. Jadi Jake ni dia ugut aku kalau aku pi expose kat balai polis, dan dia akan expose yang kata aku ni yang plan dengan Simon asalnya. Lepas tu Eddie kata tak boleh jadi ni, kita kena bawa kes ni, kita kena bagi tahu dekat polis, kita kena selamatkan Nick daripada masuk penjara. Lepas tu Jenny kata tak boleh, Jake ni tengah ugut aku ni. And then tiba-tiba pintu rumah Jenny ni kena ketuk. Lepas tu Jenny kata yang tu Jake tu mesti Jake. And then Eddie kata nak buat macam mana ni kan, macam gelabah lah dua orang ni. Lepas tu Eddie ni kata hang kena record setiap conversation hang dengan Jake sekarang ni. Lepas tu Jenny kata tak boleh, sebab setiap kali kalau aku bercakap dengan dia, Jake ni dia akan ambil handphone aku. So sekarang ni hampir menyorok dekat bilik tu, macam bilik yang berdekatan dekat ruang tamu tu lah, closet. Hang menyorok dekat situ, hang record. Lepas tu Eddie ni pun macam dengar Angela cakap Jenny ni. Lepas tu Jenny buka pintu, and then Jake masuk. And then Jenny dia kata lah dekat Jake ni, kita dah tak boleh dah buat benda ni, kita kena bagi tahu polis. Benda ni macam dah teruk dah, macam aku dah tak mau involve dah dengan benda ni. And then Jake ni dia marah lah Jenny ni. Dia kata hang gila ke apa, kalau kita bagi tahu polis, kita dua orang tau masuk penjara. Aku dah kata dah aku nak Eddie yang masuk penjara, yang hang ni yang gatai pi tukar pi frame Nick ni. Pasal hang lah Eddie ni terlepas macam tu je, kalau tak dia ni dah ringkuk dah dalam penjara. Tapi aku ada satu idea baru. And then biasalah bila tengah record, bila cerita macam drama macam ni, mulalah handphone waktu tu nak bunyi. So handphone si Eddie ni pun bunyi. And then ringtone handphone Eddie ni ringtone lagu Rihanna tau. And then Jake ni macam dia dengar benda tu macam apa benda tu? Eddie? Dia panggil sebab dia dah tahu dah kata Eddie ni punya ringtone bunyi macam tu. Lepas tu Eddie ni dia keluar daripada bilik tu, dia lari cepat-cepat pergi belakang rumah Jenny ni. Belakang rumah Jenny ni macam hutan tau. So dia lari sekuat hati. And then Jake ni macam kejar lah dia. And Jake ni kan dia athlete, so dia laju lah. Dan lari punya lari biasalah. Terlanggar, terselio, terjatuh. Terjatuh, Jake ni dapatlah tangkap si Eddie ni. Dapat tangkap, lepas tu dia cekik si Eddie ni. Lepas tu Jake ni kata, kalau aku tak dapat anaya hang, aku dapat bunuh hang pun jadilah. Memang puas hati aku. Lepas tu Jenny ni main daripada jauh. Jenny ni macam nak attack lah si Jake ni. Lepas tu Jake ni dia macam nampak Jenny ni nak attack dia. Lepas tu Jake ni sempat tumbuk muka si Jenny ni. And then Jenny pula jatuh, patah rahang dia. And then Jake tu sambung balik cekik si Eddie ni, sampaikan Eddie ni dia memang dah nak mati, dah nak pingsan dah. Tiba-tiba boom, Mai Cooper ni mai selamatkan Eddie ni, dia tolak si Jake ni. Lepas tu kira waktu tu kira dia dah call polis. Waktu tu polis dah mai. And then disebabkan Eddie ni dah sempat record conversation tu, and then dah nampak dah semua manifesto dan bukti-bukti tu, so depa pun bagilah dekat polis. And then Nick pun terlepas lah daripada penjara dan disabitkan kesalahan. So Jenny pula dia dapat plea guilty, yang macam diringankan hukuman dia sebab dia membantu siasatan. And Jake pula dia didapati bersalah kerana obstructing justice, lepas tu harassment, lepas tu ugutan, banyaklah pertuduhan dia ni. So at the end kes ni dikatakan ditutup, Simon ni sebenarnya bunuh diri. Jadi mereka empat orang ni pun dilepaskan, dibebaskan, dah tak disabitkan, tak jadi suspek. So Cooper ni diangkat sebagai hero lah, sebab dia bukan sahaja selamatkan Eddie, dia juga selamatkan Jenny. And then ramailah tim-tim atlet ni nak rekrut dia. And then dia pun berjaya masuk universiti dan direkrut menjadi tim sukan yang dia nak tu. Lepas tu Bronwyn pula dia memang graduate, dia dapat pelajar cemerlang, dia jadi valedictorian. Lepas tu dia dapatlah masuk Yale University seperti mana yang dia nak. And then Nick pula dia menjadi pekerja kontraktor, and then dia still bercinta dengan Bronwyn. Lepas tu Eddie pula TJ ni kira macam
ajak date lah dengan dia. Sebab TJ ni lah satu-satunya lelaki yang backup dia waktu dia kena bully pasal Jake dulu. And then Eddie ni dia macam memilih untuk menolak pelawaan TJ tu sebab dia macam nak mencari diri dia. Dia macam love yourself first. Gitu. So itulah kisah One of Us is Lying. Memang salah seorang daripada mereka ni menipu. So memang cerita ni dia punya plot twist tu macam hang tak sangka tau. Hang ingatkan kes pembunuhan, rupanya kes membunuh diri. And then plan dia tu macam actually cantik lah plan si Simon ni. Dia menganiaya orang atas kematian dia sendiri. Macam so kalau hampa ada pendapat boleh komen dekat bawah.